Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, dapat jumpa dan sambung. Nah, online cuba tengok kat mana berhenti. Tu Toi dah ni lah. Dah habis dah penerangan dia. Azan Toi dah habis ke? Belum 8 bulan. Kat sini lah berhenti. Lepas tu kita berhenti kejap, kita cerita jamak kan. Ni sambung balik ni, yang ni. Kita sambung balik yang ni. Disunatkan juga ni berdoa antara azan dan iqamah, kerana doa di waktu tersebut adalah antara doa yang makbul, seperti sabda Nabi SAW, tidak ditolak doanya di pohon antara azan dan iqamah. Ini hadis ni kita bisa dengar. Dia sebenarnya hadisnya ada sambungan lagi. Nanti kita bisa dengar. Para sahabat bertanya, apa yang dimintakan wahai Rasulullah? Nak minta apa ni? Apa yang dimintakan wahai Rasulullah SAW? Maka jawab baginda, pintalah pada Allah keselamatan dunia dan akhirat. Jadi antara doa azan qamat ni yang diajar dalam hadis, minta selamat dunia dan akhirat. Maksudnya minta kebaikan dunia dan akhirat. Doa yang biasa kita baca tu, Rabbana atina fid dunya hasanah, tu pun boleh juga. Dia ada minta selamatan dunia, minta selamatan akhirat. Jadi ada juga guru syorkan baca Rabbana atina fid dunya hasanah wa bil akhirati hasanah wa qina azabannar. Tu yang doanya antara azan dengan qamat. Itu yang paling bagus untuk kita minta. So Rasulullah kata, mohonlah keselamatan, pintalah pada Allah keselamatan dunia, dan pintalah kepada Allah akan keselamatan akhirat. Hadis riwayat Tirmizi. Jadi kalau kat rumah kita dengar azan, habis azan kita doa, lepas tu kita qamat nak semayang. Katalah kalau semayang orang kat rumah, kita qamat nak solat. Jadi lepas qamat ni doa lah macam mana doa lepas azan pun tak apa. Lepas tu nak sambung-sambung, Rabbana atina fid dunya hasanah wa bil akhirati hasanah wa qina azabannar. Okey, tutup sallallahu alaihi wasallam Muhammad, tutup selawat, habis. Tu doanya diajar untuk diminta antara azan dan qamat. Lepas azan nak tunggu qamat. Dekat masjid lah. Lepas azan, lepas tu nak tunggu qamat. Nak buat apa? Lepas sunat. Lepas sunat nak buat apa? Banyak baca doa. Doa apa? Doanya seperti yang Nabi suruh. Apa dia? Pintalah pada Allah keselamatan dunia, dan pintalah pada Allah keselamatan akhirat. Ni doa khusus lah. Okey, itu nombor 13. Ni nombor 14. Apabila kalian mendengar muazzin menyanyi azan. Muazzin ni maknanya tukang azan. Ni, kalau dia kata mendengar lawangan muazzin, maknanya azan. Muazzin ni maksud dia tukang azan. Tukang azan. Nak kena buat apa?
Tu yang nak tengok buat apa. Apabila kalian mendengar muazzin, maknanya kalian dengar apa? Kalian dengar orang azan. Kalian dengar orang azan, ucapkanlah seperti yang dia ucapkan. Apa diucapkan? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ucapkan. Dia ucap Allah Akbar, kita pun ucap Allah Akbar. Lepas tu ikutlah apa dia peraturan dia. Dia kata hayalah solah, kita kata la haula wala quwwata illa billah. Dia kata hayalah falah, kita kata la haula wala quwwata illa billah. Kemudian berselawatlah kepadaku. Lepas azan ni selawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim. Kerana barang siapa berselawat kepadaku satu kali, nescaya Allah akan berselawat kepadanya 10 kali. Jadi lepas azan ni selawat. Orang habis azan kita selawat. Ucapkan apa yang seperti diucapkan oleh muazzin. Kalau muazzin kata hayya solah falah, kita baca la haula wala quwwata illa billah macam biasa. Macam mana kita belajar nak jawab azan. Lepas tu selawat atas Nabi. Kemudian memohonlah al-wasilah, kedudukan kepada Allah untukku. Kerana itu adalah kedudukan di syurga yang tidak layak kecuali seorang hamba dari hamba-hamba Allah. Dan aku berharap aku adalah hamba tersebut. Barang siapa memohon al-wasilah untukku, nescaya ia berhak mendapat syafaat. Dia berhak mendapat syafaat. Jadi orang yang doa lepas azan ni, dia berhak mendapat syafaat. Dia berhak mendapat syafaat. Kalau kita tengok yang slide yang tu lagi, dia ada cerita pasal jawab azan ni, ada hadis ni. Ni hadis ni. Ni. Jawab azan ni yang Rasulullah kata, siapa yang menjawab semuanya itu dari hatinya, nescaya dia masuk syurga. Ni jawab azan. Yang ni, yang kita belajar ni, hari ni, ini bukan jawab azan. Ini kita berdoa selepas azan. Doa jawab azan satu hal. Jawab azan satu sunat. Doa lepas azan satu sunat. Doa antara azan dengan qomat satu sunat. Yang doa ni diminta apa? Mohonlah kebaikan dunia dan akhirat. Itu satu doa. Yang ni doa dibaca selepas selesai azan. Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah wassalatil qa'imah. Ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarqa wad dajaratal aliyatar rafi'ah wa ba'athu maqamal mahmudan alladhi wa'adah innaka la tuhliful mi'adah. Ya Allah, Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kedudukan yang tinggi dan terpuji yang Engkau telah janjikan kepada junjungan kami Nabi Muhammad SAW dan kehormatan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji. Innaka la tuhliful mi'ad. Rasulullah kata, siapa yang doa ni lepas azan dia selawat dekat aku, lepas tu dia doa ni yang kita baca ni tadi, maka layaklah dia, berhaklah dia, nescaya dia berhak mendapat syafaat. Syafaat ni masuk apa? Syafaat ni maksudnya pertolongan. Pertolongan Rasulullah pada hari mahsyar nanti, di waktu orang ramai sangat-sangat memerlukan, sangat-sangat mengharapkan Rasulullah tolong. Saat tu lah ada orang boleh recommend dengan Allah. Tolong macam mana? Kalau ditakdirkan masuk syurga, mohonlah Allah masuk neraka, mohon Allah masukkan syurga.
Ada orang ditakdirkan dia masuk syurga, tapi dia kena seksa atas dosa yang dia bawa balik. Atas dosa yang dia buat, atas dosa yang dia bawa balik. Maka dekat situ lah dia kata apa? Dia boleh mendapat syafaat Rasulullah dengan tiada perlu dia masuk neraka dan terus dia memasuki syurga. Itu syafaat juga. Dan syafaat yang besar untuk orang Islam ialah bila Rasulullah memohon agar dipercepatkan kiraan amal. Dipercepatkan kiraan amal. Itu syafaat yang paling besar lah. Jadi moga-moga kita kena rasa rugi je kalau lepas azlan kita tak baca doa. Kita kena rasa rugi. Bila orang azlan kita jawab, kita banyak buat benda lain lah. Bercakap ke, bekerja ke, rugi, kena rasa rugi. Rasulullah dah cakap dah, siapa yang menjawab azan daripada hati dia, mana dia jawab tu dengan penuh rasa ikhlas, hati dia, khusyuk. Allah Akbar, Allah Akbar, dia jawab Allah Akbar, Allah Akbar, sampai habis. Dan daripada hati dia, betul-betul jawab. Rasulullah kata, nescaya dia masuk syurga. Ada jaminan. Tapi kita tak berat. Kita tak rasa benda ni penting. Kita tak rasa benda ni macam apa? Macam kecemasan yang kita kena ambil lah. Orang azan asar kadang kita tak jawab. Orang azan maghrib tak jawab. Kita tak tahu maghrib tak jawab. Isyak mungkin tak dengar azan dah. Mungkin dah mati je. Mungkin dah mati. Dulu guru cakap orang paling banyak orang mati bulan Syaban. Betul? Saya akui je. Dulu guru cakap. Saya tengok lah. Tengok WhatsApp group. Tengok. Berapa ramai orang mati bulan Syaban. Bulan ni lah. Paling ramai mati bulan Syaban. Guru cakap gitu. Paling ramai orang mati bulan Syaban, bulan Syawal. Jadi apa yang kita, ni pengalaman ulama lah. Ni bukannya satu hadis. Ni pengalaman ulama. Jadi apa yang kita nak kena rasa, moga Allah beri kita rasa. Kalau dengar azan maghrib, jawab satu-satu. Sabar dalam jawab. Allah Akbar, Allah Akbar, jawab Allah Akbar, Allah Akbar. Allah Akbar, Allah Akbar, jawab Allah Akbar, Allah Akbar. Kenapa? Mungkin isyak nanti kita tak jawab. Kenapa tak jawab? Mungkin waktu tu kita tak ingat jawab, atau mungkin kita dah mati, tak terjawab dah. Mungkin waktu tu dah mati. Dah rebah, lepas maghrib rebah, tiba mati. Jadi ada Rasulullah sebut dalam hadis yang kita buka tadi, siapa yang menjawab azan daripada hati, nescaya dia masuk syurga. Jadi harapan kita yang besar tu lah. Semoga Allah dengan rahmat dia beri kita syurga. Allah dengan rahmat dia beri kita belas kesian. Dengan dia beri belas kesian ni, dia beri kita syurga. Walaupun amalan tak secara mana. Buat yang wajib-wajib je. Dengan rahmatnya dia beri kita peluang betulkan amalan kita. Dia beri kita peluang ada rasa kendak yang kuat nak belajar. Jarang orang boleh istiqamah belajar kat pejabat. Sebab pejabat ni tempat kerja, payah sikit. Tapi kalau kita boleh duduk, kita direzekikan kerja di pejabat, tak keluar, itu satu keuntungan lah. Kalau lah pejabat kita buat kuliah zuhur. Itu satu keuntungan bagi kita. Maknanya malam tak payah pergi masjid, tak apa, belajar. Sebab apa? Siang dah belajar kat office. Dan seribu dah lengkap. Tauhid, PK, tasawuf dah ada, okey, jalan. Tapi kalau malam pun sibuk, siang pun sibuk, tu payah sikit lah. Tu memang pakat tak belajar lah. Ni. Okey. Ini iqamah. Iqamah. Lafaz iqamah dan aturan-aturan iqamah. Lepas tu bila kita buka kitab-kitab, dia tulis apa? Nombor 1, lafaz iqamah ada 11 kalimah. Kira ni. Ni kira ni. 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Nanti dia kata ada 11. Kalau kita potong-potong kan kita nampak lah 11. Ni. 1. Ni 2. Ni 3. Daripada sini 4. Hayya 'alas solah 1. Hayya 'alal falah 1. Qad qamati solah 1. Qad qamati solah 1. Allahu Akbar 1. Allahu Akbar 1.
La ilaha illallah, satu. Jadi dia potong macam ni lah. 6, 7, 11. Jadi kita kira ni. 1, 2, 3, 4, 5, ni 6, 7, 8, 9, 10, 11. Kat mana selalu orang salah? Kat sini. Saya nak tunjuk sini. Sini selalu orang salah. Apa salah sini orang buat apa? Wah. Ditambah wah. Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ni paling kerap orang salah. Utama kau main kat rumah, main kat rumah orang kan, main kat dewan, bukan main kat surau. Kat surau ni ramai orang pandai kamat. Dia tambah wah. Kalau kita dengar orang kamat, kita datang surau, dia kawan gitu, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu. Kalau dia salah kamat, kita tak dapat pahala kamat. Jadi kalau nak dapat pahala kamat, kita kena kamat sendiri, perlahan. Allahu la ilaha illallah. Gitu. Kita tak boleh guna kamat dia untuk dapat pahala. Kenapa? Dia kamat salah. Yang lain tu terpulang lah. Kalau dia belajar dia tahu. Kalau dia pun tak belajar, dia buat diam tak dapatlah pahala kamat. Ramai orang tak tahu. Kalau salah kamat, pahala kamat tak dapat. Rugi kita kena kamat. Kalau dia kamat betul, dapat pahala kamat. Sebab apa? Dia telah melaksanakan sunat kifayah. Sunat kifayah ni maknanya seorang buat, orang lain dapat pahala sunat. Seorang buat, orang lain dapat pahala sunat. Jadi ini dia punya kalimah. Ini kalimah dia. Jangan sebut soft, jangan sebut. Soft tak ada dalam ni. Perkataan soft tak ada dalam kalimah kamat. Kalau sebut dia takut dia macam ada kalimah tambahan. Tahu? Mana ada ke-8 kalimah kamat ni soft, Allah mana ada? Dia yang panggil soft ni bukan Bilal. Yang panggil soft ni Imam. Sawu sufufakum tadilu dia kata kan. Sawu sufufakum tadilu. Rapatkan saf, betulkan saf, luruskan saf. Dia yang sebut, Imam yang sebut. Tapi itu bukan kalimah kamat, itu bila dengar kamat, bila orang ramai datang, dia panggil orang ni supaya susun orang ni elok-elok. Dia lurus. Ini kan tak dapat. Tak tahu lah, katanya 1/4 dia dapat. Ikut negeri-negeri masing-masing lah. Saya pun tak tahulah rapat tak dapat. Dia ikut Selangor macam mana, apa semua tak tahu lah tu. Tapi yang suruh rapatkan saf ni siapa? Imam. Tapi saya tahulah, banyak masjid di surau. Dia cakap soft, saya tak faham. Saya tak jumpa pula kita kata hendaklah kau memanggil soft, kemudian melapangkan kamat. Tak ada pula saya tak jumpa. Kalau yang panggil soft lah, kamat je lah. Kamat ni lah memanggil soft. Betul? Macam kita katalah, yang orang tak sebut lah. Chao Phraya. Chao Phraya ni nama apa? Sungai, betul? Orang sana sebut Menam Chao Phraya. Betul lah? Menam tu maknanya sungai Kita kata Sungai Chao Phraya, bukan Sungai Menam Chao Phraya. Kalau yang kata gitulah. Jadi nampak, kalau orang tahu, nampak benda ni tak betul sebut. Sebab tu tak sunat kita baca bismillah, kita baca auzubillah waktu nak kamat. Tak sunat. Tak sunat kita nak baca bismillah, nak baca auzubillah waktu kita nak azan. Jangan tambahnya depan, dulu saya kata tu. Depan tu. Som.
Dulu ada dekat surau, masa saya tinggal kat flat tu, dia nak azan. Dia cakap apa? Kepada tuan-tuan dan perempuan, marilah sama-sama hadir ke surau. Marilah, marilah, marilah. Baru dia azan. Nampak pelik sikit lah. Kalau nak cakap begitu, jangan cakap dekat dengan azan. Dekat dengan azan. Mungkin 15 minit sebelum azan tu, panggil orang. Tak apa. Walaupun Rasulullah tak pernah buat itu. Kau nak panggil sangat lah. Pukul 12 umumkan. Kita sekian turun nanti pukul 12 masuk waktu. Mohon semua orang hadir. Tak apalah kau nak buat. Kalau nak buat lah. Kau nak buat. Jadi qamat ni, dia Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia terus sebut pada perkataan tu lah. Itu yang paling bagus. Jadi berapa kalimah tu? 11. Kita kira ni. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9, 10, 11. Itu nombor 1. Patah dia ada 11 kalimah. Ada yang diulang, ada yang tak ulang. Tak ulang, hayya ala solah, hayya ala falah. Yang lain semua ulang. Allahu Akbar, ni ulang. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah, ni tak ulang. Ini pun ulang. Qad solah, Allahu Akbar ni diulang. Ni diulang. Lepas tu Allahu Akbar diulang. Yang last ni tak ulang. La ilaha illallah. Jadi yang tak ulang ni satu sini. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Ini pun tak ulang. Hayya ala solah, hayya ala falah. Lepas tu la ilaha illallah. Ini 2 kali, ini 2 kali, ini 2 kali. Jadi Allah Akbar ni ada 4 kali ulang. Jadi jumlah dia pada 11 kalimah. Pada 11 kalimah. Okey. Ni. Syarat-syarat iqamah dan adalah sama dengan syarat azan. Tetapi dibolehkan jika dilakukan oleh kaum wanita, sama ada sembahyang sendirian atau jemaah sama mereka. Lepas tu dalam kebanyakan kitab dia kata perempuan ni tak sunat azan. Dia hanya boleh qamat. Dia hanya boleh qamat sesama mereka. Selain dari itu, iqamah juga disyaratkan tidak diselang dengan diam yang terlalu lama antaranya dengan takbiratul ihram. Lepas tu kalau qamat, pastikan ada imam dulu. Kadang-kadang lama tau. Dia dah azan, dia dah sunat, dia bangun je dia qamat. Dia tak peduli. Imam ada datang ke belum ke, imam dekat mana ke, tak peduli. Ni ada setengah-setengah bila-bila pada batu ni. Patutnya kau kena berminat permission dengan imam, baru kau qamat. Mana imam? Cari imam dulu. Imam mana? Sana. Pandang dia. Imam pun pandang. Okey, jalan. Atau memang ada jam dekat surau kan. Bunyi tinik. Kita nampak imam ada. Kita tahu dia orang tugas. Jadi qamat. Boleh. Banyak orang dia tak peduli. Dia tak peduli orang tukar sembahyang sunat, tak apalah. Itu orang terlambat macam mana kan. Tu biar dia. Qamat je lah. Tapi dia kena pastikan di imam. Kenapa? Makruh kalau berselang lama dah qamat, dia pandang dia. Yang Bilal ni buat tahu je berdiri je. Dia buat tahu ke? Kenapa? Aku Bilal, aku bukan imam, aku tahu. Tengok. Betul dia Bilal, dia bukan imam. Tapi Bilal mesti dapat permission imam untuk qamat. Mana imam kau? Tak ada? Tak ada, tunggu. 1 minit, 2 minit, tak ada. Buat macam mana? Siapa boleh jadi imam ni? Dia kena kenal jemaah dia, betul tak? Oh tak ada, nampak semua orang luar tak tahu dia jadi imam tidak. Panggil lah seseorang tu qamat, engkau jadi imam. Bilal boleh jadi imam. Bilal boleh jadi imam, jangan qamat bagi orang yang qamat. Kenapa? Tak ada imam. Ini lalu tak jadi itu. Orang tak tahu, orang qamat je. Patut kalau imam tak datang, dia kena maklum lah pada Bilal, betul tak? Jadual jadual sekarang dia tak ada. Dia ada hal ke apa ke, call lah Bilal tu, ini saya tak dapat datang. Jadi Bilal ni bolehlah cari orang. Kan? Adalah imam pengganti. Ada setengah surau imam 7 orang. 7 orang imam tau.
Tapi kadang berlaku juga imam tak ada. Dah kamat 7 tak ada. Bagi dahsyat, 7 orang pun tak ada. Gimana? Takkan 7 orang seorang tak ada. Itu patut dibuat jadual lah. Dibuat jadual dan dibayar dia sagu hati. Kenapa? Bila kita bagi dia jadual, dia tak boleh buat apa dah. Dia nak keluar tak boleh kan. Kita dah ikat dia kat surau tu. AJK dah ikat dia kat surau. Jadi bayar sagu hati lah. Bayar sagu hati berapa ratus bulan ke apa benda ke. Bayar lah, tak apalah. Dengan syarat dia mestilah laksana tugas. Kalau dia puasa tak ada je, potong nama dia. Bagi orang nak buat apa? Betul. Kalau dia kamat Tak ada orang. kalau dia juga jadi imam. Makro lah. Itu yang makro tu. Makro ni sebab dia. Patutnya dia kena tengok siapa dulu. Dia yang buat makro. Semain makro. Patut dia kena tengok mana imam. Mana imam? Dia mesti cari mana imam. Mana imam? Okey, ni imam. Okey, saya nak kamat ni. Kamat. Nampak tak teratur sikit. Banyak berlaku kat surau macam itulah. Dia datang buka surau. Lepas tu dia bentang sejadah, dia buka tingkap. Betul tak? Lepas tu dia azan. Pak Imam selalu lambat. Pak Imam selalu lambat. Pak Imam tak ada time. Yang dia time ni Bilal. Masuk waktu. Waktu yang ikat dia. Pak Imam selalu lambat. Mana saya tengok? Padahal dia ditugaskan tu. Datanglah sebelum azan. Rumah saya dulu solat tarawih. Adalah panggil imam luar. Lambat. Saya kata datang sebelum azan. Saya minta datang sebelum azan. Baru datang sebelum azan. Datanglah sebelum azan. Betul tak? Maksudnya bila orang nak kamat, orang nak apa, tengok dia dah ada. Dia nak kamat, tengok tak ada. Tapi jadual nama dia kat depan. Kalau begitu tak payah jadi imam lah. Jadi imam ni bukan kerja mudah kan. Kita kena terikat dengan masa tau. Kita kena terikat dengan masa. Lepas tu saya kalau untuk jadi imam, lantik-lantik ni saya tak nak. Kita terikat dengan masa, tu je. Kalau tak mengajar tak apa. Kalau orang mengajar, kan kita kejar nak balik, leceh. Susah sikit. Kalau memang tak ada apa, mengajar ke, tak ada apa, okey, boleh. Duduk situ. Diam yang terlalu lama antaranya dengan takbiratul ihram. Mana kamat aja, habis je, imam naik depan je, Allahu Akbar, jalan. Tak boleh diam terlalu lama. Kecuali imam boleh tunggu sekejap menyuruh agar membetulkan saf. Boleh, jangan sembahyang dulu, dah kamat, jangan sembahyang dulu. Imam kata betulkan saf. Penuhkan saf depan dulu. Boleh, itu boleh. Iqamah hendaklah dilakukan dengan cepat kadar bacaan. Kerana disyariatkan bagi memberitahu mereka yang dah hadir kat surau untuk mengerjakan solat. Jadi iqamah ni Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, gitu. Kalau azan Allahu Akbar, itu azan dia panjang. Kenapa dia panjang? Dia nak beritahu orang jauh. Mai masjid. Dah masuk waktu nak sembahyang jemaah, mai. Kalau kamat pun begitu, maknanya kamat dengan azan tak ada beza. Maknanya kita tak belajar lah. Sama je kamat dengan azan, tak boleh. Sebab kamat ni beritahu orang dalam surau. Kamat ni tak payah buka mic kat luar. Sepatutnya lah. Sama macam ceramah-ceramah, tak payah buka mic kat luar. Pada saya lah. Orang nak dengar orang datang masjid. Betul. Kita buka mic kat luar, buat apa? Apa kita buka mic kat luar, nak bagi siapa dengar? Apa, orang tu jalan dia nak dengar ke? Sampai bawa kereta, sampai kat rumah ingat dia dengar ke? Dia dengar lah, tantang lawak. Ustaz tu dia dengar lah. Tak ada, dia tak kena dapat ilmunya. Dia nak dengar, dia patut dia kena pergi masjid dengar. Ilmu ni bukan boleh dengar sambil-sambil, tak boleh. Kalau nak dengar, pergi masjid. Lepas tu tak payah buka mic kat luar pun tak apa. Tak payah buka mic. Sebab tu kalau ikut Jais punya undang-undang memang tak boleh buka mic. Dia tak bagi. Dia suruh buka mic waktu azan je. Tapi tak tahulah, minti-minti buat, kita pun tak tahulah kan. Pulanglah dia faham macam mana. Dulu sama masa PKP dulu kan. Nak pergi masjid tak boleh, sebenarnya kat rumah.
Adalah 3 orang sembahyang kat masjid, 6 orang sembahyang kat masjid, jemaah kan. Tak payahlah buka mic. Kenapa? Orang kat rumah pun sembahyang jemaah ni. Betul. Kalau kau buka mic, kau baca kau kuat, kan kat rumah pun orang terganggu je nak baca. Betul tak? Sebab kita disuruh sembahyang kat rumah. Ni buka mic kat masjid. Orang nak pergi tak boleh. Orang sembahyang kat rumah. Dah berlaga-laga dah suara. Kita sembahyang maghrib, kita nak baca kuat juga. Tu yang saya kata agak tak faham juga. Macam mana dia begitu. Perkara-perkara sunat semasa iqamah juga hampir sama dengan azan. Sama dengan azan. Cuma disunatkan kepada orang yang mendengar iqamah menjawab dengan kalimah aqamaha wa adamaha masa Bilal menyebut qad qamatis solah yang kedua. Qad qamatis solah, qad qamatis solah, aqamaha wa adamaha. Ini jawapan minimum. Solat akan didirikan, aqamaha wa adamaha. Tu bila dia lah ni. Okey. Azan dan iqamah untuk selain daripada sembahyang. Ada juga azan qamat ni bukan untuk sembahyang. Bukan, tapi untuk benda lain. Yang digunakan oleh para ulama, yang digunakan oleh Rasulullah. Pertama apa? Azan telinga kanan kanak-kanak yang baru lahir. Telinga kanan kanak-kanak yang baru lahir. Dan sunat dikamahkan pada telinga kiri. Ini kenapa Nabi buat itu ketika Hasan dilahirkan oleh mak dia Fatimah. Ini cucu Nabi ni. Bila lahirlah Hasan ni, maka sahabat nampak Rasulullah ambil cucu dia ni, dia azan kat dia kanan, dia qamat kat dia kiri. Itu yang sekarang ni orang buat ni. Itu yang sekarang ni orang buat. Kenapa? Nabi buat dekat cucu dia. Apa lagi sunat ni? Azan waktu kebakaran. Ini ada hadis ni. Apabila kamu melihat kebakaran, maka bertakbirlah. Sesungguhnya takbir itu akan memadamkan api. Dan ulama memberi faham takbir ini selain daripada kata Allahu Akbar, boleh juga melaungkan azan. Kita atas kapal azan. Atas kapal kita tengok terbakar. Adalah orang usaha padam api. Kita berdiri je kita azan. Azan. Waktu perang sunat juga azan. Dan di belakang orang yang musafir. Bukan belakang orang pergi haji saja. Orang musafir. Kalau bas maritim ni nak jalan, nak musafir 2 marhalah, 90 lebih kilometer, nak pergi Lumut lah katakan, ada mesyuarat. 3 hari baru balik. Sunat seorang tu pergi belakang tempat duduk belakang, azan dulu baru berjalan. Kenapa tempat duduk belakang? Sunat azan di belakang orang yang musafir. Musafir ni dia keluar 2 marhalah. Selalunya yang orang buat, pergi haji jalan, pergi umrah jalan, lain tak azan. Kenapa? Bukan kata sunat azan pergi umrah pergi haji. Sunat azan di belakang orang musafir. Umrah haji tu musafir tu. Sebab jauhnya lebih daripada 2 marhalah. Jauh daripada 2 marhalah. Tapi orang tak buat. Selalu orang azan. Lalu kalau mak pergi haji, bapa pergi haji, mesti ada anak dia azan. Tapi kalau mak dia pergi jalan lancong, tak ada anak dia azan. Dan dia tak suruh anak dia azan pun. Selalu gitulah sebab kita salah faham. Kita salah faham. Nombor 3. Azan pada telinga orang yang sangat berduka cita. Orang yang sangat sedih. Ada anak remaja peras. SPM tak dapat bagus, belajar sungguh-sungguh, sedih duka cita kat rumah, menangis sampai termenung-termenung. Sampai tak lalu makan. Jadi antara ubat dia,
azanlah dekat telinga dia. Azan dekat telinga dia. Saya pernah bawa orang pergi tu lah tu, Darul Syifa. Saya nampak Darul Syifa ni ada perempuan tu, ustaz tu dia tengah azan kan. Perempuan ni kat sini dia azan. Adalah masalah apa tak tahulah. Dan saya pernah tengok dulu sebelum tu saya ada bawa orang, saya nampak ada ustaz ni azan kat budak lelaki. Dia azan. Dia bukan azan macam kat surau tu, dia azan pendek lah. Allah Akbar, Allah Akbar. Allah Akbar, Allah Akbar. Dia azan, budak dengar. Budak dengar. Dulu saya tengok juga ada ustaz juga, imam lah, imam masjid. Dia azan kat budak tu. Lepas tu ada orang tanya kenapa budak ni? Budak ni tak tahulah dia sakit apa tu. Dia berapa kali cuba bakar rumah dia. Tak tahulah sakit jiwa ke sakit apa ke tahulah. Jadi ustaz tu bagi air, antara tu saya budak tu nak pula dia azankan telinga dia. Dia azankan telinga dia. Dia azankan telinga dia. Orang yang sangat berduka cita sampai boleh kena murung lah, azan kat telinga dia. Kalau dia nak berawat, dia kena biarkan orang azan kat telinga dia. Kenapa? Memang ulama' buat begitu. Azan dekat telinga dia. Orang yang jatuh pun boleh azan kat telinga dia. Jatuh sampai nak pitam, azan kat telinga dia. Orang yang sangat marah, azan kat telinga dia. Manusia yang menjadi liar perangai, azan dekat telinga dia. Orang dirasuk jin, azan kat telinga dia. Orang dirasuk syaitan, azan kat telinga dia. Dulu kalau kat pondok dulu guru cakap, kalau kucing berak-berak dalam surau, kucing-kucing yang orang buang ni kena buang kat pondok. Ada kucing dia pandai berak, dia tak berak dekat dalam surau. Ada kucing dia berak sepah, tangga surau dia berak, sampai orang terpijak tahi dia. Kucing tu ambil azan kat telinga dia kata. Kucing pun kena azan kat telinga dia. Itu dulu guru kata lah. Supaya dia jangan sebar najis dia merata, orang sembahyang tak sah. Tu. Ribut atau angin yang kuat. Ini dia bisa tengok lah ni. Dulu pondok apa tu yang dekat Kedah ni. Pondok Payah. Ada anak buah saudara lah, bukan anak buah betul, anak buah saudara. Yang salah seorang yang kena terbakar tu. Habis ni, melecur ni, sini sampai ke dada, habis dia mari. Melecur. Dia cerita, ada ustaz main azan, api padam gitu. Bila api padam tu nampaklah, ada api kecil-kecil. Bomba pun datang, api saya tak ingat bomba datang api dah padam ke, atau bomba datang api baru nak padam ke. Lepas tu bomba tanya mana buat pelajar. Dia kata dah kumpul dah kat padang kat mana. Lepas tu bomba ni tarik, nampak api biru keluar daripada bawah apa, timunan papan ni. Dia kata kalau api biru ni, api daripada perut orang tu. Maknanya ada orang dalam ni, bawah ni, yang mati hangus. Baru tahu ada orang. Bomba tu cakap dengan ustaz tu, api yang biru ni dia api gas. Api perut orang ni ada gas. Lepas tu dia keluar biru. Jadi kalau buka-buka ni nampak ada api biru tu, ada orang bawah tu. Betul ada orang mati lah, pelajar mati. Tak tahu lah berapa orang, puluh-puluh rasanya mati juga. Meninggal dunia lah. Waktu tu. Jadi bila diorang panggil je ustaz datang, ustaz tu daripada rumah mana dekat, ustaz ni azan. Ulang-ulang azan. Untuk apa? Untuk padamkan api. Simbah air, tak apa. Tapi azan. Azan pada orang yang rosak akhlaknya, apa-apa saja berkaitan dengan hati ya. Rosak akhlak, rasa duka cita, sedih sangat. Terutama budak-budak remaja sedih, benda-benda yang dia pun tak boleh kawal kesedihan dia. Yang eloknya dia ajarlah dalam ni untuk kita azan dekat telinga dia. Rawatan pergilah rawatan. Tapi jangan lupa untuk melaksanakan satu benda, nama dia azan. Okey. Habis dah cerita ni bab azan kamat ni. Yang azan tadi ada disunatkan untuk menghadap kiblat ke? Kalau boleh, tu boleh bagus. Bila azan tu, mana sunat azan semua tu kena buat lah.
Kita pegang baby, kiblat mana? Kiblat sini. Pegang baby. Azan kaki kanan dia. Pegang di situ. Kanan sini ya. Kalau tak boleh ambil baby dalam tabung. Macam kira anak saya dulu ada je baby dalam tabung. Keluar je masuk tabung. Dalam pernafasan tu kan. Doktor kata tak boleh, kata nak azan, tak boleh bawa keluar. Ni baby, nampak dia laju je. Jadi kita pergi dah sebelah tabung tu. Tak payah ada kiblat pun apa, dah tak boleh nak angkat kan. Pergi sebelah tabung tu, dekatkan mulut kita dekat tabung tu. Azan je lah, tak boleh angkat. Niatkan azan ni kat telinga dia. Gitulah cara paling mudah. Kau dapat macam mana pun buat lah. Kau dapat dokong lagi bagus, dapat pegang, dapat dekat telinga dia, tu lagi bagus lah. Tapi ada keadaan kadang dia tak membenarkan. Dia tak buat langsung, buat dalam situ, tak apa dah. Mudah-mudahan hasrat kita tu, niat kita tu, dia akan membantu anak ni masa besar nanti, membantu dia dalam berada dalam taat lah. Itu je hasrat kita. Okey. Cuba tengok kita balik. Saya nak baca terus sunnah ba'ad. Okey, azan qamat dah habis dah. Cuba kita balik. Muka surat. Rukun semayang dah habis. Dia kat sunat-sunat solat. Tu. Muka berapa tu? 28. Okey, dah habis dah. Ada pun dia kata tu. Kedua qamat dan sembahyang yang bukan fardu seperti mes sunat yang dituntut berjemaah. Jika hendak dikerjakan berjemaah, sunat diseru dengan kata dia as-salatu jami'ah. As-salatu jami'atun, as-salatu jami'atan, as-salata jami'atun, as-salata jami'atan rahimakumullah. 4 wajah. Boleh baca 4 cara. Itu cara dia qamat untuk sembahyang sunat. Bukan Allah Akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Bukan. Bukan. Dia panggil as-salatu jami'ah. Nak kena sebut betul. As-salatu jami'ah. Kalau nak panjang tu dekat ja lah. As-salatu jami'ah. Itu. Sebab saya pernah dengar orang panggil sembahyang raya dekat masjid. As-salatu jami'ah. Saya pernah dengar. Saya dengar telinga saya. Macam mana mi tu ada panjang? Mi tak ada panjang. Nak panjang ja, bukan mi. As-salatu jami'ah. Macam mana boleh sebut itu bukan jami'ah, jami'ah. Ada pun selepas masuk mengerjakan sembahyang, ada beberapa sunat pula terbahagi kepada 2 bahagian. Pertama nama dia ab'ad dan kedua nama dia hayat. Ni. Ni 2 ni. Ni ab'ad dengan hayat ni. Ab'ad dengan hayat ni sunat dalam solat. Azan dengan iqamat sunat luar solat. Ab'ad dengan hayat sunat dalam solat. Dalam solat maksud apa? Daripada Allahu Akbar sampai Assalamualaikum. Itu nama dia sunat dalam solat. Yang tadi kita qamat tadi, kita azan tadi sunat luar solat. Maksudnya sebelum solat. Lepas tu kita dah kata dia ada bagi-bagi kan. Sunat sebelum solat ada 2. Satu azan, satu qamat. Sunat dalam solat ada 2. Satu ab'ad, satu hayat. Sunat lepas solat ada berapa? Ada 2 juga. Satu zikir, satu doa. Tu dia 2. Jadi yang kita belajar tu bagaimana sunat azan, bagaimana sunat qamat, apa yang disunatkan ketika waktu berlakukan azan, berlakukan qamat. Itu nama dia apa? Nama dia sunat sebelum solat. Sebelum solat maknanya sebelum kita takbir.
Itu sunat qomat, itu sunat azan. Kalau kita dekat masjid, dekat surau, tu saya katalah. Kalau orang faham lah. Ceramah sampai pukul 9. Tak azan. Tak apalah, tak azan tak apa, tak ada masalah. Bila pukul 9 berhenti ceramah, azan lah. Azan. Tak payah pakai mic. Azan lah kat sini. Azan. Kenapa? Bila pukul 9 kita azan, lepas tu kita qomat, semua orang datang sembahyang isyak tu dapat pahala azan. Kalau pukul 9 tu kita suruh qomat, orang yang datang jemaah tak dapat pahala azan isyak. Kenapa? Tak ada orang azan. Tak ada orang azan. Jadi dapat pahala azan, tak dapat pahala azan. Kita punya sembahyang pun tak dapat pahala azan. Kenapa? Tak ada orang azan. Sebab apa? Bila 9 lebih, orang turun qomat. Nampak? Kat surau kat masjid kan banyak berlaku macam ni. Dia kata, Ustaz nak azan macam mana 9 lebih? Azan lah kat sini, tak payahlah pakai mic. Tak disyaratkan azan ini pakai mic. Tapi kadang-kadang Bilal ni kalau tak pakai mic, dia rasa azan tak sah. Tahu? Dia rasa azan macam tak sah. Macam, ni azan tu tak apa. Azan ni, satu ni memberitahu waktu. Satu ni dia sunat sebelum solat. Kat rumah dah lah tak azan semayang, betul tak? Kalau kat surau pun kita azan, rugilah kita. Tak dapatlah pada azan. Tak dapat pada azan. Azan je lah kat mana-mana. Kat sini, depan ni ke azan. Lepas tu, nak kamat-kamat lah. Nak sunat. Walaupun dah 9 lebih. Kenapa? Sunat azan sebelum solat fardu. Sunat azan sebelum solat fardu. Dulu masa saya ikut Ustaz Samsul tu, kelas dia dah tahun 80-an tu. Dia kalau ngajar, samalah 9 lebih baru berhenti. Lepas tu orang nak kamat, dia kata tak, azan dulu. Azan dulu baru kamat. Azan pendek-pendek, tak apa. Sebab kita nak azan dan surau je. Nak dapat pahala azan. Kenapa? Azan dan kamat itu adalah sunat sebelum solat. Kalau kita kamat je tak azan, maknanya apa? Maknanya tak dapat azan, dapat kamat je. Rugilah, rugi. Bagi orang yang memahami, dia rugilah. Sunat ab'ad itu 7 perkara. Ni. Mula faham dulu ab'ad. Ni ab'ad. Ni makna ab'ad. 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 Dot. Huruf dot. Ab'ad. Ni. Hay'ah. Hay'ah. Ab'ad. Ni. Apa ab'ad? Dari segi bahasa, maksud dia separuh atau sebahagian. Kalau kita terjemah ab'ad ni, terjemah aja bahasa Arab pergi bahasa Melayu, dia maksud dia sebahagian atau separuh. Bila terjemah. Dari segi istilah maksud apa? Istilah ni maksudnya kita terangkan apa makna sebahagian. Apa makna terjemah tu? Bermaksud sunat dalam solat yang kuat tuntutannya seolah-olah sebahagian dari solat. Itu apa arti makna sebahagian? Maknanya kuatnya tuntutan ni. Kalau tinggal sunat sujud sahwi, sunat ditampung dengan sujud sahwi. Tapi tak sujud sahwi sah. Tapi sunat ditampung dengan sujud sahwi. Kenapa? Dia seolah-olah sebahagian daripada sembahyang. Dia bukan sembahyang yang fardu, dia bukan benda fardu. Kunut, dia bukan benda fardu, bukan benda rukun sembahyang. Tapi dia seolah-olah sebahagian dia sembahyang. Kenapa? Kepentingan dia tu. Apa tu? Nama dia apa? Nama dia ab'ad. Ab'ad. Betul kita tak faham ni. Ab'ad ni apa? Ab'ad ni sebahagian. Bila kita terjemah, maksud sebahagian. Sebahagian apa? Sebahagian daripada kuat tuntutan seolah-olah dia adalah sebahagian daripada solat. Dia adalah seolah-olah sebahagian daripada solat. Menunjukkan apa? Kuatnya tuntutan dia.
Kalau tertinggal, sengaja ke, tak sengaja ke, maka dalam syariat disuruh kita tampung. Kenapa? Kalau tinggal sembahyang ni macam berlubang-lubang lah. Macam cacat. Macam ada lubang. Nak tampal lubang-lubang ni tampal dengan apa? Tampal dengan sujud sahwi ni. Lepas tu nanti ada bab pula belajar apa? Ada bab belajar sujud sahwi. Saya cakap kalau tak belajar, nak sebut tak erti. Bukan kata nak faham. Nak sebut, apaan? Ayah, tak erti. Apa apaan? Apa ayah? Entah. Apa beza? Entah. Ni yang banyak berlaku lah. Sembayang 30 tahun lah. Entah semalam lah. Malam saya ajar. Saya beritahu. Baca tayat awal Allahumma salli ala Muhammad. Cukup. Atau Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Cukup. Bukan wa ala ali Muhammad. Wa ala ali Muhammad bukan selawat atas Nabi. Wa ala ali Muhammad selawat atas keluarga Nabi. Yang tak sunat baca dekat tayat awal. Sunat baca tayat akhir. Ada orang sembahyang berpuluh tahun. Dia baca tayat awal At-Tahiyah sampai Muhammad Rasulullah. Lepas tu Allahumma salli ala Muhammad. Lepas tu baca wa ala ali Muhammad. Nampak? Berpuluh tahun baca gitu. Kalau kita baca wa ala ali Muhammad, maksud dia apa? Maksudnya kita telah letak sunat tayat akhir, letak kat tayat awal. Tahu? Menyebabkan kita salah baca. Baca benda silap bertempat. Maknanya kita sunat sujud sahwi. Tahu tak? Sunat sujud sahwi. Kenapa sujud sahwi? Berlubang sembahyang tu. Ramai orang baca. Lepas tu ada orang jumpa. Ustaz, saya baca 30 tahun, 40 tahun saya baca. Berita ayat awal, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Tak belajar ni, memang nak baca itu. Tak belajar. Nampak? Surah Ma'an. Selawat atas Nabi dalam tayat awal. Apa lagi surah Ma'an? Selawat atas keluarga Nabi dan tayat akhir, kan? Bukan tayat awal. Kenapa dia baca Allahumma salli ala Muhammad? Dia baca pula selawat atas keluarga Nabi wa ala ali Muhammad. Dia salah baca. Berpuluh tahun sampai pencin mayang. Itu nasib baik kalau pencin pergi surau. Kadang-kadang sampai pencin tak tahu. Baca Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Salah. Tak boleh differentiate selawat atas Nabi, selawat atas keluarga Nabi, apa beza? Itulah punca dia tak belajar. Orang tak belajar memang dia akan buat silap. Macam-macam dia buat silap. Dia nak salahkan siapa? Salahkan dia, tak belajar. Lepas tu, hayat. Hayat ini bahasa Arab dia daripada hay'ah. Hay'ah. Yang artinya apa? Bentuk atau cara gerak-geri yang mencantikkan solat. Itu dari segi gerak-geri solat. Dari segi bahasa. Kalau dari segi istilah bermaksud sunat dalam solat yang jika tertinggal maka tiada sunat ditampung dengan sujud sahwi. Kat sini dia tunjuk ni beza ni. Ni ab'ad, ni hay'ah. Ab'ad tiada bersekutu dengan rukun. Dia berdiri sendiri. Tiada dituntut di luar solat kecuali selawat. Kalau sunnah hay'ah, dia bersekutu dengan rukun. Tahu bersekutu tak? Tiada berdiri sendiri. Rukuk, rukun. Subhana rabbiyal a'la. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Dia baca waktu rukuk. Rukun ni rukun. Diiring rukun. Itu makna bersekutu. Surah. Baca Fatihah. Ada surah. Diiring Fatihah. Iktidal. Berdiri. Itu rukun. Sami Allah liman hamidah. Itu sunnah hay'ah. Kenapa? Diiring iktidal tadi. Berdiri tadi. Dia bersekutu dengan rukun. Tapi kalau tayat awal, tak. Tayat awal dia duduk sendiri. Dia tak ada bergantung dengan siapa. Duduk sendiri. Lepas tu, dia baca bacaan dia sendiri. Tayat awal. Faham Kunut, dia berdiri. Tadi berdiri iktidal. Satu rukun lain. Lepas tu berdiri lagi. Angkat tangan. Baca kunut. Jadi berdiri kunut ni satu benda yang sendiri. Dia tak ada bersekutu dengan siapa. Lepas tu, baca kunut. Lepas tu, selawat. Itu beza dia. Ab'ad dengan hay'ah. Hay'ah apa?
dia mengiringi akan rukun. Dia mencantikkan rukun. Rukuk ada bacaan. Berdiri iktidal. Sami Allahu liman hamidah. Dia berdiri. Dia berdiri. Jadi hay'ah ni dia hias rukun. Sebab tu hay'ah ni dikatakan gerak gerinya cantikkan solat. Gerak geri termasuk gerak lidah bacaan. Angkat tangan. Sami Allahu liman hamidah. Angkat tangan tak wajib. Angkat tangan ni hay'ah, sunat hay'ah. Kalau tertinggal pun tak sunat sahwi. Tapi bila angkat tangan ni dia mencantikkan solat kita. Solat yang asalnya hanya berdiri tapi kita cantikkan dengan apa? Sami Allahu liman hamidah, baca. Rabbana lakal hamd, baca. Sebelum tu tangan angkat. Sami Allahu liman hamidah. Itu nama hay'ah, itu nama hay'ah. Dia bersekutu, dia bersama dengan rukun iktidal. Kalau dekat iktidal. Kalau sujud, subhana rabbiyal a'la. Itu sunat dia. Dia bersama dengan sujud. Duduk antara sujud, dia baca Rabbi Fili. Itu ayat. Dia buat waktu bila? Dia buat waktu dia duduk antara dua sujud yang jadi rukun kepada sembahyang. Tu kalau tak faham lagi, dia tak tahu lah. Beza nombor 2 apa? Ab'an kalau buat sunat juzawi. Kalau tinggal, sengaja ke tidak? Tu dah kena belajar kat juzawi. Kalau hay'ah, kalau tinggal, tak sunat juzawi. Hay'ah tinggal lah. Sembilan Zuhur, tak baca surah Nabi Azim. Habis dah, tak ada lagi dah. Masuk asar je, tak boleh buat lah. Sebab apa? Zuhur dah habis. Sampai kiamat tak boleh buat, tak boleh buat. Kalau buat tu mungkin zuhurnya lain lah, bukan zuhur tadi. Kita sembahyang sunat lepas zuhur tak baca surah. Nanti masuk asar, habislah sembahyang sunat lepas zuhur tak boleh buat lagi dah. Yang tadi lah. Tak buat, sampai tak akhir, tak buat. Tak baca surah, tak baca doa iftitah, tak baca subhana rabbiyal a'la, tak baca surah Nabi Azim sekalipun, apa benda pun. Boleh tak ganti, nak cover balik lubang-lubang tadi dengan sujud sahwi? Tak boleh. Kalau dia ganti juga, batal. Kenapa? Sunat ayat tak disuruh sujud sahwi bila tinggal. Sunat ab'ad disuruh sujud sahwi bila tinggal. Kalau ikut tuntutan yang kuat, ab'ad. Tapi kalau ikut keutamaan untuk buat, ialah hay'ah. Kenapa? Hay'ah tak ada ganti. Ramai orang sembahyang sunat tak baca apa? Iftitah, betul lah. Tak baca surah. Tak boleh ganti. Tak buat, habis. Pahala, tak ada pahala dah. Okey. Itu apa tu? Itulah beza dia antara ab'ad dengan hay'ah. Okey. Sunat ab'ad itu 7 perkara. Yang kita kata. Membaca tasyahud awal. Tu satu dia bacaan. Nombor 2, selawat atas Nabi kemudian daripadanya. Nya tu apa? Tahiyat awal. Selawat atas Nabi. Itu yang sunat dia. Bila baca tahiyat awal, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Itu je. Jangan baca wa ala ali Muhammad. Tak sunat pun. Ramai orang baca wa ala ali Muhammad. Ini kes-kes apa tau? Kes sembahyang tak erti. Tak belajar pun. Tadi kata ni, selawat atas Nabi kemudian daripada tahiyat awal. Bukan selawat atas Nabi dan keluarga Nabi kemudian tahiyat awal. Tak ada. Selawat atas Nabi je. Lepas tu kalau kita baca wa ala ali Muhammad, kita dah baca sunat baca selawat keluarga Nabi, kita salah tempat. Baca dekat tahiyat akhir. Kita baca tahiyat awal. Kat situlah ulama mengatakan sunatlah dia melakukan sujud sahwi sebab baca pada salah tempat. Macam orang semayang, baca Fatihah, baca surah, baca rukuk. Dia tadi berdiri dah baca Fatihah dah sah semayang. Rukuk. Tak tahu dia berangan apa, dia baca surah. Dia berangan apa, dia baca Fatihah. Sunat sujud sahwi. Membaca sesuatu bukan pada tempatnya. Saya kata bang, kau tak belajar semayang ni.
Huara paling takut dia buat habis mati benda tu Benda yang tak suruh buat dia buat. Dan dia buat dengan confident. Kenapa confidentnya? Tak belajar lah. C. Selawat atas Ali. Alif lam tu Ali. Ali ni apa? Keluarga Rasulullah SAW. Keluarga dia. Kemudian daripada tasyahud akhir. Lepas tu tengok slide ni, kau nak mudah tengok slide ni. Ni. Ni apaan ayat 7 kan? Ni. Duduk tayat awal. Lepas tu baca tayat awal. Ni baca. Lepas tu selawat atas Nabi waktu duduk tayat awal. Ni yang 3. Lepas tu ada lagi selawat atas keluarga Nabi. Tapi ini dalam tayat akhir. Jadi ini duduk, perbuatan duduk. Kalau duduk tayat akhir rukun. Duduk tayat awal sunat. Itu nak apa? Ab'ad. Tertinggal ini ke? Ini ke? Ini ke? Ini ke? Mana-mana ni ke? Sunatlah dia sujud sahwi. Kenapa sujud sahwi? Sebab ab'ad. Itu nama ab'ad. Ab'ad tinggal sunat sujud sahwi. Ni 1, 2, 3. Lepas tu 4 apa? 4 balik pada perbuatan. Berdiri ketika membaca kunut. Ni belum baca lagi. Ni berdiri je. Berdiri. Yang nombor 5 dia baru baca. Baca kunut pada rakaat kedua solat subuh. Dan selepas nisfu Syaban. Untuk solat witir. Pada, ni kita tambah sikit lah. Biar faham. Pada rakaat terakhir witir. Pada rakaat terakhir witir. Ni. Kalau witir yang lain-lain daripada Ramadan atau witir 1 ke 14 Ramadan, tak sunat baca kunut. Tak sunat baca kunut. Tapi 15, malam 15, malam 16 ke atas, sunat baca kunut. Selepas nisfu. Nisfu ni separuh. Maksud nisfu separuh. Nisfu Syaban separuh. Nisfu Ramadan. Separuh Ramadan. Dah habis separuh Ramadan. Malam tu ada sembahyang witir. Rakaat terakhir berjemaah tu sunat baca kunut. Nombor 6 apa? Selawat dan salam atas Nabi dalam kunut. Kalau baca kunut tak ada selawat dan salam, terus dia turun. Sunat sujud sahwi. Kenapa? Tidak ada selawat dan salam atas Nabi pada ketika membaca kunut. Ni 7 perkara ni. 7 ni lah yang dinamakan sunat ab'ad. Sama yang kitab kata ni, 7 perkara A, B, C, D, E, F, G. Bacaan tahiyat awal, tasyahud awal dan selawatnya sama macam tasyahud akhir. Okey, nanti sambung itulah tanda itu. Muka surat 28 insya-Allah. Okey, boleh tanya soalan. Jadi kita tengok pula ni bacaan kunut serta maknanya. Sebelum tu nanti kita nak terangkan, ini nanti boleh ambil nota. Kita nak terangkan ni ab'ad. Ini semua nota yang sama. Ni. Nanti kita nak terangkan apa maksud kunut. Ni. Saya terangkan ni pula ni. Kunut ni maksud apa? Sebut tahun ni tapi tak erti apa maksud kunut. Kunut ni ada banyak makna. Dan kita pakai makna apa? Nanti kita baca. Okey, insyaAllah. Azalul bertanya. Nanti sambung kat sini. Kalau dia tak pandai baca kunut, dia perlu tidur juga lah. Dia tak baca kunut? Dia memang tak pandai, tak hafal. Kalau dia nak sujud sahwi, sujud sahwi. Baca kunut.
Kunut ni sengaja tinggal pun Sawi, sunat. Kalau tak sengaja tinggal pun sunat tu Sawi. Kalau dia tak baca kunut, kalau imam tu kunut, dia berdiri lah. Angkat tangan berdiri. Kalau dengan jemaah tak ada masalah. Dia boleh aminkan doa imam. Tapi kalau dia sendiri tak hafal dan dia sebenarnya seorang, dia rugi. Kenapa dia rugi? Dia tak baca doa yang Imam Syafi'i kata, doa kunut ni doa yang paling lengkap. Sebab tu Imam Syafi'i ni ada orang pernah minta dia baca doa selamat dekat luar, dia baca doa kunut. Doa kunut ni dia katakan doa yang paling lengkap. Semua lebih-lebih ada. Minta hidayah, minta apa? Minta kesihatan, minta pimpinan, minta jauhkan daripada bala, bencana. Semua ada dalam tu. Lepas tu kalau kita, orang tak hafal kunut ni, dia rugi. Dia tak baca doa lah dalam semayang. Dan tubuh lah especially. Rugi lah. Lepas tu nak kena galakkan anak-anak ni, yang sekolah-sekolah remaja ni, sekolah rendah ni. Dan sekali cek dia hafal tak kunut. Kadang kita biarkan dia kat sekolah rendah, tak naik sekolah agama, naik sekolah menengah pun lagi tak agama, sampai tua dia dah kerja, sampai tua dah tak berkunut. Ni ramai yang berlaku ni. Tu bacaan sajadah wasiladhi halakahu. Apa ramai orang tak hafal. Sujud tilawah, sujud sawi orang tak hafal ramai. Subhanallah yang nama Allah pendek je pun tak hafal. Tak ada rasa penting. Tak ada rasa penting. Bila ada rasa penting tu yang jadi macam-macam. Tak ada rezeki lah. Itu je lah sebenarnya. Okey. Sambung sini. 4.3. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa lana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana atina fid dunya hasanah wa bil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Aku maaf. Wabillahi wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.